Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita nak belajar Bahasa Melayu tahun 5 SJK, Teknik Menulis Ulasan. Baik, hari ini kita nak fokuskan kepada standard pembelajaran 3.9.1 Menulis ulasan berbentuk pendapat tentang bahan sastra dan bukan sastra yang didengar, ditonton atau dibaca dengan jelas dan menggunakan bahasa yang gramatis. Baik, kita tengok dulu contoh soalan ulasan. Contoh soalan ulasan kali ini berkaitan dengan alam sekitar yang bersih sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Berdasarkan peta grafik di bawah, tulis ulasan tentang cara-cara menjaga alam sekitar. Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 40 hingga 70 patah perkataan. Jadi hari ini kita nak membina ulasan berkaitan dengan cara-cara menjaga alam sekitar. Baik, sebenarnya dekat soalan ataupun arahan ni seperti biasa, arahan untuk soalan ulasan ada 3 baris, iaitu baris yang pertama, alam sekitar yang bersih sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Baris yang kedua, berdasarkan peta grafik di bawah, tulis ulasan tentang cara-cara menjaga alam sekitar. Dan yang ketiga, panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 40 hingga 70 patah perkataan. Baik, ketiga-tiga baris ni ada kata kunci yang tersendiri, iaitu kata kunci yang pertama yang terdapat dalam baris yang pertama, iaitu alam sekitar yang bersih. Bila sebut tentang alam sekitar, apa yang kita dapat gambarkan ialah alam sekitar itu seperti persekitaran kita ataupun benda-benda hidup yang berada di sekeliling kita. Contohnya pokok-pokok, binatang dan sebagainya. Seterusnya kita tengok pada baris yang kedua, ada lagi kata kunci iaitu peta grafik, dan diberikan dalam soalan ini ialah peta grafik. Di sini terdapat peta grafik cara-cara menjaga alam sekitar yang mempunyai 4 isi tersurat. Dan yang seterusnya, apa kata kunci yang seterusnya ialah dalam baris yang kedua ni juga ada arahan yang mengatakan suruh menulis ulasan, tulis ulasan. Tulis ulasan tentang apa? Tentang cara-cara menjaga alam sekitar. Baik, jika kita lihat pada soalan ulasan ini, kata kuncinya ialah cara-cara ataupun langkah-langkah. Okay, jika soalan ulasan berkaitan dengan cara-cara atau langkah-langkah, kita kena guna kita mestilah, kita haruslah, kita patutlah dan juga kita wajarlah. Jadi kita boleh gunakan perkataan-perkataan ini untuk digunakan sebagai panduan untuk kita membina ulasan. Baik, seterusnya kita lihat isi tersurat dan juga isi tersirat yang terdapat pada peta grafik ini. Isi tersurat yang pertama, membuang sampah ke dalam tong sampah. Baik, kita gunakan kita mestilah. Jadi kita mestilah apa? Kita mestilah membuang sampah ke dalam tong sampah. Kita mestilah membuang sampah ke dalam tong sampah. Baik, selepas kita dah tulis kita mestilah membuang sampah ke dalam tong sampah, kita juga boleh gunakan kata hubung suka, iaitu supaya, untuk, kerana, agar, untuk ditulis sebagai penyambung ataupun penghubung kepada isi tersirat. Jadi kita mestilah membuang sampah ke dalam tong sampah supaya sampah tidak bersepah dan bertabur di atas jalan atau persekitaran kita. Ini isi tersirat yang kita boleh tulis untuk isi tersurat yang pertama. Seterusnya, isi tersurat yang kedua, menanam pokok. Tadi kita dah gunakan kita mestilah, sekarang kita gunakan kita haruslah. Jadi kita haruslah menanam pokok. Kita haruslah menanam pokok. Baik, tadi kita dah guna kata hubung suka, iaitu supaya, untuk, kerana, agar, dan kita dah guna supaya. Jadi kita cuba gunakan untuk. Jadi kita haruslah menanam pokok untuk apa? Okey, sekarang kita fikirkan isi tersiratnya. Kita haruslah menanam pokok untuk memastikan pokok sentiasa wujud dan kekal membekalkan oksigen kepada kita. Jadi kita kena ingat
bila kita dah hasilkan ataupun kita dah keluarkan, kita dah tulis isi tersurat, kita kena fikirkan untuk isi tersirat. Jadi sebagai panduan kita juga boleh gunakan kata hubung iaitu suka ni, iaitu supaya, untuk, kerana, agar, sebagai panduan untuk kita berfikir, sebagai alat untuk kita berfikir, untuk memikirkan apa isi tersirat yang sesuai. Dan untuk apa kita menanam pokok? Untuk memastikan pokok sentiasa wujud dan kekal membekalkan oksigen kepada kita. Baik, seterusnya kita ke isi tersurat yang ketiga, iaitu mengitar semula sampah sarap. Tadi kita dah guna kita mestilah, kita dah guna kita haruslah, sekarang kita nak guna kita patutlah. Jadi kita patutlah mengitar semula sampah sarap. Kita patutlah mengitar semula sampah sarap. Tadi kita dah guna supaya, untuk, dan sekarang kita guna kerana. Jadi kita patutlah mengitar semula sampah sarap. Kerana mengitar semula sampah sarap dapat menyelamatkan bumi kita daripada tercemar. Kita patutlah mengitar semula sampah sarap kerana mengitar semula sampah sarap dapat menyelamatkan bumi kita daripada tercemar. Baik, seterusnya kita pergi ke isi tersurat yang terakhir, iaitu yang keempat, menggunakan kenderaan awam. Jadi cara-cara menjaga alam sekitar, kita juga boleh menggunakan kenderaan awam. Jadi macam mana kita nak tulis? Kita boleh tulis kita wajarlah. Kita wajarlah menggunakan kenderaan awam. Kita wajarlah menggunakan kenderaan awam agar kita wajarlah menggunakan kenderaan awam agar dapat mengurangkan pencemaran udara akibat pembebasan asap kenderaan. Agar dapat mengurangkan pencemaran udara akibat pembebasan asap kenderaan. Jadi kalau kita gunakan kenderaan awam, kita dapat mengurangkan pencemaran udara. Sebab kenderaan kita tinggal di rumah, jadi kita gunakan kenderaan awam, jadi kita dah dapat kurangkan sedikitlah pembebasan asap. Lagipun kenderaan awam seperti transit aliran ringan ataupun LRT ni, dia tidak menggunakan asap, tak akan mengeluarkan asap. Okay? Baik, sekarang kita tengok jadual yang cikgu telah asingkan isi tersurat dan juga isi tersirat. Jadi di sebelah kiri ni, ini ialah isi tersurat yang telah diberikan dalam peta grafik, dan seterusnya di sebelah kanan ni ialah isi tersirat yang kita perlu fikir sendiri berdasarkan apa? Berdasarkan suka tadi, kata hubung suka, iaitu supaya, untuk, kerana, agar. Jadi kita mestilah membuang sampah ke dalam tong sampah supaya sampah tidak bersepah dan terabur di atas jalan atau persekitaran kita. Kita haruslah menanam pokok untuk memastikan pokok sentiasa wujud dan kekal membekalkan oksigen kepada kita. Seterusnya kita patutlah mengitar semula sampah sarap kerana mengitar semula sampah sarap dapat menyelamatkan bumi kita daripada tercemar. Dan yang terakhir, kita wajarlah menggunakan kenderaan awam agar dapat mengurangkan pencemaran udara akibat pembebasan asap kenderaan. Dan kita kena ingat, isi tersurat kita perlu tulis semua yang telah diberikan dalam peta grafik itu. Kita kena tulis semua dalam ulasan. Manakala untuk isi tersirat, kita cuma perlu pilih sekurang-kurangnya satu sahaja. Jadi tak perlu tulis semua isi tersirat. Sebab jika kita tulis semua isi tersirat, dia akan menyebabkan patah perkataan menjadi lebih panjang, lebih daripada 70 patah perkataan. Baik, jadi panduan untuk menulis ulasan, kita gunakan rangka PTSDAK. PTSDAK itu apa? P itu ialah pendahuluan, T itu ialah terdapat beberapa antaranya, S selain itu, D di samping itu, A akhir sekali, dan K kesimpulannya. Baik, seterusnya kita lihat contoh ataupun rangka PTSDAK ni supaya kita dapat lihat dengan lebih jelas. Baik, biasanya untuk
menggunakan rangka PTSDAK ni, saya mengajarkan kepada murid-murid menggunakan 3 perenggan, iaitu perenggan yang pertama ialah perenggan pendahuluan, manakala perenggan yang kedua dikenali sebagai perenggan isi, dan perenggan yang ketiga ni dipanggil sebagai perenggan penutup. Untuk perenggan pertama, kata kunci dari soalan, ini merujuk kepada apa? Ini merujuk kepada soalan. Soalan di mana yang kita dapat lihat tadi pada slide yang kedua, iaitu alam sekitar. Ini kata kunci dia, dan kata kunci ataupun yang kita boleh ambil daripada petikan tu berdasarkan peta grafik. Jadi dekat kata kunci dari soalan ni, ini baris yang kedua tu, peta grafik. Okey, peta grafik menunjukkan kata kunci dari soalan. Kita tengok balik yang ni, cara-cara menjaga alam sekitar. Okey, yang ni cara-cara menjaga alam sekitar yang boleh kita amalkan dalam kehidupan kita. Jadi kita boleh gunakan rangka PTSDAK ni untuk digunakan untuk soalan ulasan yang kata kunci dia ialah cara-cara ataupun langkah-langkah. Jadi kita boleh pakai, kita boleh guna pakai. Okey. Jadi peta grafik menunjukkan cara-cara menjaga alam sekitar yang boleh kita amalkan dalam kehidupan seharian. Terdapat beberapa cara-cara menjaga alam sekitar, antaranya kita mestilah ikut isi tersurat dia yang kita dah senaraikan tadi dalam jadual, dan kemudian isi tersirat dia. Okey, ini rangka PTSDAK. Jadi untuk lebih jelas, kita lihat slide yang seterusnya. Slide seterusnya ni saya dah senaraikan semua isi tersurat beserta dengan semua isi tersirat. Jadi ulasan ni agak panjang, iaitu menjangkau 108 patah perkataan. Contohnya, peta grafik menunjukkan cara-cara menjaga alam sekitar yang boleh kita amalkan dalam kehidupan seharian. Terdapat beberapa cara menjaga alam sekitar, antaranya kita mestilah membuang sampah ke dalam tong sampah supaya sampah tidak bersepah dan tidak berterabur di atas jalan dan persekitaran kita. Selain itu, kita haruslah menanam pokok untuk memastikan pokok sentiasa wujud dan kekal membekalkan oksigen kepada kita. Di samping itu, kita patutlah mengintar semula sampah sarap kerana mengintar semula sampah sarap dapat menyelamatkan bumi kita daripada tercemar. Akhir sekali, kita wajarlah menggunakan kenderaan awam agar dapat mengurangkan pencemaran udara akibat pembebasan asap kenderaan. Kesimpulannya, cara-cara menjaga alam sekitar sangat berguna dan memberi faedah kepada kita semua. Jadi, ini jika kita tulis semula semua isi tersirat. Dan jika kita tulis semua isi tersirat, dia akan menjadi panjang. Ulasan ni akan menjadi lebih panjang sehingga mencecah 108 patah perkataan. Seterusnya kita lihat contoh jika kita hanya menggunakan satu sahaja isi tersirat di dalam ulasan ini. Dan satu isi tersirat tu saya tulis di sini. Perenggan kedua, itu perenggan isi. Akhir sekali, kita wajarlah menggunakan kenderaan awam agar dapat mengurangkan pencemaran udara akibat pembebasan asap kenderaan. Ini sahaja isi tersirat, yang lain semua isi tersurat. Terdapat beberapa cara menjaga alam sekitar, antaranya kita mestilah membuang sampah ke dalam tong sampah. Ini isi tersurat. Selain itu, kita haruslah menanam pokok. Ini isi tersurat. Di samping itu, kita patutlah mengintar semula sampah sarap. Ini isi tersurat. Jadi 3 isi tersurat beserta dengan isi tersurat yang keempat, dan isi tersurat yang keempat ni dia ada isi tersirat. Jadi dekat sini ada 4 isi tersurat, 1 isi tersirat, dan patah perkataan dia ialah 73 patah perkataan. Jadi itu sahaja panduan untuk menulis ulasan yang lengkap menggunakan rangka PTSDAK, dan ini untuk ulasan yang ada kata kunci cara-cara ataupun langkah-langkah. Jadi boleh gunakan rangka PTSDAK yang ini sebagai panduan untuk murid membina ulasan dengan lebih kemas dan lebih teratur. Itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap kamu dapat belajar sesuatu dan perkongsian ilmu kita pada hari ini bermanfaat kepada kita semua. Itu sahaja. Sekian. Terima kasih.